Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 1 Oktober 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Pandemik COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia telah memberi kesan yang teruk kepada industri pelancongan dan perniagaan di Malaysia. Menurut Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, kesan buruk COVID-19 ini juga turut dirasai di Sarawak, tetapi kerajaan Sarawak tidak cepat mengalah dan goyah, sebaliknya mencari jalan untuk meyakinkan kembali industri pelancongan dan perniagaan di negeri ini. Despite the challenges, I'm proud to announce that between January and September this year, Sarawak achieved an estimated ringgit Malaysia 106 million on total economic impact. This amount was contributed to ringgit Malaysia 58 million in direct delegate expenditure, collecting tax revenues of ringgit Malaysia 6.4 million and obtaining 8,480 jobs created within various sectors. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Sarawak Business Event Tribal Meet yang diadakan di Hotel Pullman Miri pada Rabu. Ujarnya lagi, bermula tahun ini hingga 2024, sebanyak 31 acara perniagaan telah dirancang dan akan diadakan melibatkan 39,356 perwakilan menerusi pakej insentif perancang acara. Dalam pada itu, Datuk Karim turut menjelaskan bahawa kerajaan Sarawak memberikan penekanan untuk membawa acara perniagaan dengan memberikan tumpuan kepada 7 fokus utama di Sarawak. Antaranya pembangunan bandar, pembangunan sosial, pembangunan alam sekitar, pertumbuhan semula ekonomi kejuruteraan sebelum ini dikenali sebagai Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak SKOR, transformasi pembangunan pertanian luar bandar, industri perkhidmatan dan ekonomi digital. Berita seterusnya, Kementerian Utiliti Sarawak memperuntukkan RM9 juta untuk menaik taraf kemudahan air di sekolah yang berada di kawasan luar bandar. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, peruntukan itu melibatkan kira-kira 50 buah sekolah di seluruh Sarawak. Jelasnya, apabila selesai penyediaan kemudahan air, kementeriannya akan memohon lagi untuk sekolah-sekolah lain berdasarkan keutamaan. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian sumbangan pelajar Institut Pengajian Tinggi bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai pada Rabu. Tambah beliau, kerajaan Sarawak juga berhasrat untuk membantu sekolah di luar bandar mendapat bekalan air bersih dan elektrik 24 jam seperti yang telah dibekalkan ke kampung dan rumah panjang di pedalaman sebelum ini. Berikut pula mengenai anugerah pengiktirafan yang disampaikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg kepada penerima bantuan kebajikan produktif yang berjaya meningkatkan pendapatan bersih bulanan melepasi paras pendapatan garis kemiskinan PGK iaitu RM1,020 sebulan. Berucap di Majlis Perasmian Hari Usahawan Mikro Kebajikan UMK Sarawak 2020 di Pullman Hotel Kuching pada Rabu, menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, sehingga kini seramai 659 usahawan mikro kebajikan telah berjaya meningkatkan pendapatan melebihi RM1,000 sebulan dan keluar dari senarai penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Hari ini kita akan meraihkan UMK yang telah mencapai kecermalangan. 2 UMK mencapai tahap platinum dengan jualan tahunan melebihi 300,000 setahun. Seorang UMK mencapai tahap diamond dengan jualan tahunan 150,000 hingga 299,000 setahun. Dan 7 orang UMK mencapai tahap silver dengan jualan tahunan 50,000 hingga 99,000 setahun. Manakala seramai 106 UMK telah meraih tahap bronze
dengan jualan 12,000 hingga 49,000 setahun. Dalam majlis itu, beliau telah mengemukakan 4 perkara penting untuk pertimbangan Kerajaan Sarawak. Antaranya menyediakan peruntukan tambahan kepada elon petugas dan penyelia Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK, memohon agar pelantikan terapis diserapkan ke jawatan tetap atau jawatan berasaskan caruman JBC mengikut kelayakan masing-masing, penambahan bilangan pegawai dan kaki tangan JKM Sarawak dan seterusnya berhubung kuantum bantuan penerima bantuan bulanan kebajikan. Selanjutnya, penduduk di kawasan batang air perlu menggunakan teknik moden dan teknologi baharu dalam bidang pertanian. Berikut menurut Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamo semasa majlis penutupan program Agricop bagi kawasan batang air pada Selasa. Katanya ia penting dalam meningkatkan produktiviti hasil setiap petani di kawasan berkenaan, memandangkan kawasan batang air sudah menampakkan perubahan dari segi kemudahan asas termasuk infrastruktur berasaskan pertanian. Sementara itu, Datuk Dr. Malcolm yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air memaklumkan beliau mempunyai perancangan untuk membawa pelabur-pelabur dari luar negara untuk melabur di batang air sekaligus meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Beralih ke laporan mengenai sumbangan peruntukan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari kepada Masjid Nurul Khair Kampung Semariang Batu. Cek bernilai RM166,825 telah disampaikan Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Undang-Undang Hubungan Negeri Persekutuan dan Pemantauan Projek, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali kepada pengerusi Masjid Nurul Khair Zainal Ataq Masli bagi membina prasarana tambahan masjid. Datuk Sharifah Hasidah yang juga Adun Semariang turut menyempurnakan simbolik penyerahan kenyalang Gold Card KGC kepada Ketua Pergerakan Wanita Kasbah Medah Deris untuk disampaikan kepada 20 orang penduduk warga emas di Kampung Semariang Batu. Pada majlis itu juga, beliau turut merasmikan bilik pengurusan jenazah Masjid Nurul Khair bagi kegunaan aktiviti dan pengurusan fardu kifayah masjid khasnya dan penduduk setempat amnya. Sekian Buletin UKAS edisi petang bersama saya, Fidai Hanan dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.